Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Rozisa Abdul Rahim yang merupakan Ketua Jabatan Pesuruhjaya Bangunan Majlis Pembedaran Ampang Jaya, dan beliau akan membincangkan tajuk undang-undang kecil di skim perumahan strata, reality atau fantasi. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Rozisa, sila tinggalkan soalan anda di bahagian komen Facebook di bawah, dan Surveyor Rozisa akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Rozisa untuk memulakan sesi perkongsian pada petang ini. Silakan. Baik, terima kasih Nawal dan kepada Excel Academy kerana memberi peluang dan menjemput saya untuk satu lagi siri Strata Talk Show pada kali ini. Pada kali ini, saya akan membicarakan berkenaan dengan undang-undang kecil di perumahan berstrata. Adakah ianya merupakan satu fantasi ataupun realiti? Okey, seperti mana kita tahu, undang-undang kecil di skim perumahan strata ini adalah merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Badan Pengurusan Bersama ataupun Perbadanan Pengurusan bagi mengawal selia apa juga bentuk pengurusan di dalam perumahan berstrata. Okey. Untuk hari ini, saya akan cover 4 subtopik. Di antaranya adalah konsep asas dalam pengurusan strata, konsep penguatkuasaan undang-undang kecil di bawah 757, penguatkuasaan, dan juga saya akan merumuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan pada hari ini. Okey, seperti mana kita tahu, dalam pengurusan asas dalam asas pengurusan strata, ianya terdiri daripada 3 entiti, pemaju, JMB-MC, ejen pengurusan, dan juga COB. Okey, ketiga-tiga entiti ini adalah saling berkait di antara satu sama lain dan saling berhubung bagi mendapatkan kerjasama dan bagi memberikan interrelation antara satu sama lain agar sesuatu perumahan berstrata dapat dilaksanakan atau diuruskan dengan sempurna. Okey, dalam konsep penguatkuasaan undang-undang kecil dalam skim strata mengikut Akta 757, okey, apakah yang dimaksudkan dengan undang-undang kecil? Okey, undang-undang kecil adalah merupakan suatu peruntukan yang menggubal peraturan di dalam sebuah organisasi untuk tujuan mengawal disiplin dan tindakan bagi ahli organisasi berkaitan. Apakah yang dimaksudkan sebagai ahli organisasi? Ahli organisasi adalah merupakan pemilik petak, penyewa ataupun mereka yang tidak mempunyai kaitan dengan pemilik petak tetapi mereka menghuni petak yang berada di dalam kawasan berstrata berkenaan. Ya, ianya juga organisasi ini adalah mereka yang terdiri daripada ahli jawatankuasa, badan pengurusan bersama ataupun perbadanan pengurusan ataupun ejen pengurusan yang menguruskan kawasan perumahan strata berkenaan. Okey. Untuk tafsiran di bawah sini yang dimaksudkan dengan undang-undang kecil di bawah Seksyen 2. Okey, undang-undang kecil di bawah Seksyen 2 memberi tafsiran bahawa ianya merupakan suatu bentuk kawalan yang mana memberikan memberikan kuasa kepada badan yang melaksanakan undang. Dalam perkara ini kita boleh cakap sebagai badan pengurusan bersama dan juga ataupun perbadanan pengurusan ataupun ejen pengurusan yang diberi hak untuk melaksanakan
segala peraturan yang tertakluk di bawah undang-undang kecil yang seperti mana telah diperuntukkan di bawah Akta Pengurusan Serata 2013, Akta 757. Jadi ianya juga bawa kepada sejauh mana sesuatu badan pengurusan bersama itu ataupun perbadanan pengurusan mempunyai hak ke atas pengawalan undang-undang yang telah ditetapkan di dalam skim pengurusan di dalam skim perumahan serata tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk perkara yang lebih lanjut, saya boleh perincikan sedikit yang mana dalam Seksyen 2 itu ianya telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 150 bagi mengawal selia kawalan, pengurusan pentadbiran, penggunaan dan penikmatan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi. Bagi ianya juga diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang kecil tambahan yang dibuat di bawah Seksyen 32, 70 atau 71. Maksudnya undang-undang kecil yang sedia ada yang telah diperuntukkan di bawah Akta 757, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat undang-undang kecil tambahan seperti mana yang diberikan atau diperuntukkan di bawah Seksyen 70, 31 dan 32 tadilah. Untuk peruntukan Seksyen 150, apakah yang dimaksudkan dengan peruntukan di bawah Seksyen 150? Di mana dalam Seksyen 150 dengan jelas menyatakan menteri boleh selepas berunding dengan Majlis Negara bagi kerajaan tempatan membuat apa-apa peraturan sebagaimana sesuai manfaat atau perlu bagi perjalanan peruntukan akta ini dengan lebih baik. Dalam erti kata lain, akta yang mana-mana peruntukan yang telah diperuntukkan di dalam Akta Pengurusan Serata, Akta 757, ianya boleh digubal, boleh ditukar, boleh ditambah, boleh dikurangkan dengan menggunakan kuasa yang diberikan ke atas menteri selepas ianya berunding dengan Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. Ianya tanpa menjejaskan subsection 1 yang mana boleh dibuat bagi semua atau mana-mana maksud. Maksudnya undang-undang kecil itu boleh digubal atau diubah atau dipinda atau ditambah, ianya bagi menetapkan apa-apa perkara yang dikehendaki di bawah akta itu. Mengadakan peruntukan atau pelucutan akan deposit, menetapkan bahawa apa-apa perbuatan atau peninggalan yang tidak mematuhi mana-mana peraturan, menetapkan kesalahan yang boleh dikompaun dan borang-borang yang hendak digunakan, mengadakan peruntukan pada amnya bagi pelaksanaan fungsi, perjalanan kuasa, penunaian kewajipan, sama ada ianya melibatkan pemaju, badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan atau perbadanan pengurusan subsidiary. Ini atau lebih kita kenali sebagai sub-MC lah. Seterusnya kita lihat pula punca kuasa UUK di bawah Akta 757. Sekiranya kita lihat di bawah kuasa pemaju, punca kuasa yang diperuntukkan adalah di bawah Seksyen 9 kurungan 2. Ini telah jelas menyatakan di bawah Seksyen 9 yang menyatakan pemaju mempunyai kuasa untuk melaksanakan undang-undang kecil di bawah Akta Pengurusan Serata 2013-757 ini. Bagi badan pengurusan bersama pula, seksyen yang diperuntukkan bagi badan pengurusan bersama adalah di bawah Seksyen 21, yang mana di bawah Seksyen 21 ini jelas menyatakan kewajipan dan kuasa badan pengurusan bersama. Apa yang boleh saya nyatakan di sini, antara kewajipan dan kuasa badan pengurusan bersama adalah untuk menyenggarakan dan menguruskan dengan sepatutnya bangunan atau tanah yang dicadangkan. Maksudnya bangunan serata tuan-tuan dan puan-puan itu menjadi kewajipan kepada badan pengurusan bersama untuk menyenggara atau menguruskan. Kedua, menentukan dan mengenakan charge. Maksudnya charge pengurusan, charge maintenance, penyelenggaraan yang dikenakan itu mempunyai tanggungjawab atau kuasa ke atas badan pengurusan bersama untuk mengenakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya setiap bulan yang tuan-tuan dapat bil itu, kuasa untuk mengenakan charge adalah tertakluk kepada badan pengurusan bersama. Ketiga,
dia menentukan dan mengenakan caruman kepada kumpulan wang penjelas. Ini adalah sinking fund. Maksudnya daripada charge penyelenggaraan tadi, mereka boleh kenakan juga iaitu sinking fund. Maksudnya portion daripada charge penyelenggaraan tadi dimasukkan juga ke dalam akaun sinking fund. Itu antara yang saya boleh nyatakan kuasa dan kewajipan lah. Okay, bagi Perpadanan Pengurusan ataupun MC, ianya adalah tertakluk di bawah Seksyen 59. Kuasa dan kewajipan itu adalah lebih kurang sama dengan Badan Pengurusan Bersama tadi. Cuma ianya mempunyai kuasa yang mutlak ke atas, kalau tadi Badan Pengurusan Bersama dalam tu ada kapasiti, ada seat pemaju, tetapi di dalam 59 tidak. 59 MC keseluruhan AJK adalah pemilik petak. Jadi kuasa Perbadan Pengurusan seperti tuan-tuan boleh baca dengan lebih lanjut di bawah Seksyen 59 lah. Yang ini lebih banyak sikit lah. Untuk MC dia lebih banyak kuasa dan juga kuasa yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Yang mana MC boleh meminjam duit, MC boleh membeli harta alih, MC boleh menjamin pembayaran balik wang yang dipinjamnya, pembayaran kat atas bunga. Ini adalah antara kuasa-kuasa yang diberikan kepada MC yang lebih sikit daripada pemaju dan juga Badan Pengurusan Bersama tadilah. Okay, untuk seterusnya kita tengok Seksyen 32. Okay, apakah yang ada di dalam Seksyen 32 itu? Okay, dalam Seksyen 32, ianya adalah menyatakan mengenai undang-undang kecil bagi JMB dan pemaju. Okay, di dalam Seksyen 32 ini, ianya lebih kepada iaitu undang-undang kecil yang ditetapkan bagi bangunan yang telah dipecah bahagi, maksudnya bangunan strata tuan-tuan dan puan-puan lah. Dalam undang-undang kecil ini, di bawah Seksyen 32/3 yang mana ianya jelas menyatakan bahawa perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam melaksanakan undang-undang kecil ini adalah antaranya sebagai langkah-langkah keselamatan dan perlindungan. Itu tujuan undang-undang kecil dilaksanakan. Kedua, butiran bagi mana-mana harta bersama yang penggunaannya dihadkan. Okay, ketiga, pemeliharaan binatang peliharaan, tempat letak kereta, penutup lantai, kawalan sampah, tingkah laku, garis panduan seni bina, pengenaan denda yang tidak melebihi RM200. Maksudnya maksima denda yang boleh dikenakan adalah RM200 sahaja, tidak boleh lebih. Okay. Jadi undang-undang kecil tambahan yang dibuat di bawah Seksyen 2 dan 3 hendaklah mengikat pemaju atau JMB mengikut mana-mana yang berkenaan. Maksudnya ianya telah ditandatangani dan dimeterai oleh pemaju atau JMB mengikut mana-mana yang berkenaan lah. Mengandungi wad bersama untuk memerhati, mematuhi dan melaksanakan semua peruntukan. Okay. Dalam perkara ini, maksudnya sekiranya ada suatu undang-undang kecil tambahan yang perlu dilakukan atau apa-apa juga keperluan untuk menambah dalam undang-undang kecil ini, ianya perlulah difailkan, perlulah dilakukan dalam mesyuarat agung dan ianya notis hendaklah dalam tempoh 21 hari. Maksudnya JMB perlu mengeluarkan notis panggilan AGM atau EGM sekiranya ada agenda yang melibatkan undang-undang kecil tambahan 21 hari, bukan 14 hari, sebab ianya melibatkan pindaan atau tambahan kepada undang-undang kecil tambahan, undang-undang kecil yang sedia ada, tapi tuan-tuan dan puan-puan nak tambah. Jadi kadar masa yang ditetapkan adalah 21 hari sebab ianya merupakan ketetapan khas. Okey. Perkara berikutnya kita akan tengok berkenaan dengan ini semua adalah perkara-perkara yang terletak di bawah Seksyen 32 tadilah yang mengikat JMB-MC, JMB dan juga pemaju untuk melaksanakan undang-undang kecil tambahan. Tetapi bagi MC pula, ianya tertakluk di bawah Seksyen 70 yang mana Seksyen 70 menyatakan dia lebih kurang hampir sama dengan JMB dan juga pemaju, tetapi ianya ada beberapa perkara yang diambil kira yang mungkin sedikit berbeza dengan JMB dan MC. Cuma
dalam perkara ini yang perlu dititikberatkan oleh setiap MC adalah di bawah peruntukan di bawah peruntukan kurungan 5, yang mana tiada undang-undang kecil tambahan boleh berkuat kuasa untuk melarang atau mengehadkan pemindahan, pemajakan atau gadaian atau apa-apa urusan lain dengan mana-mana petak sesuatu bangunan atau tanah yang telah dipecah bahagi. Atau untuk menghapuskan atau mengubah sungai apa-apa easement. Easement ni adalah merupakan hak laluan. Tunjukkan dengan tersirat oleh di bawah Aktah milik Strata 1985. Jadi maksudnya dua perkara ini MC tak boleh nak ubah sebab ianya adalah telah pun berkuat kuasa. Jadi nak ubah, nak gugurkan memang tak boleh sebab ianya dah terikat dengan suatu perjanjian atau kontrak lah. Okay. Selain itu kita tengok juga kepada ini semua adalah penerangan pulau mana melibatkan MC. Okey. Ini adalah perkara yang kita perlu yang mana JMB MC perlu tengok do and don'ts when you are applying the house rule dalam pengurusan dan penyelenggaraan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat dan apa yang tuan-tuan tidak boleh buat. Okey. Perkara pertama adalah kuat kuasa melalui ketetapan khas dalam AGM. Macam tadi yang saya sebut, iaitu perlu dijelaskan dan dibincang dengan semua penduduk yang hadir AGM. Tempoh masa yang ditetapkan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengeluarkan notis adalah 21 hari. Bukan 14 hari. Sebab 14 hari itu sekiranya tidak melibatkan apa-apa ketetapan khas. Dalam perkara ini, UUK adalah merupakan sebahagian daripada ketetapan khas yang memerlukan notis dikeluarkan dalam tempoh 21 hari. Okay, kedua, tidak melibatkan pihak lain untuk penguatkuasaan. Okay, dalam perkara ini, jangan sesekali tuan-tuan dan puan-puan merasakan COB perlu terlibat dalam penguatkuasaan sebab COB ni bukan suatu badan yang mempunyai kuasa yang besar dalam Aktah. COB tidak boleh menjalankan penguatkuasaan UUK JMBMC sebab kawasan pengurusan skim strata adalah kawasan pengurusan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan selaku JMB atau MC mempunyai kuasa untuk melaksanakan dan menjalankan penguatkuasaan di bawah UUK yang telah ditetapkan. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tetapkan untuk kenakan denda suatu kadar itu, tuan-tuan dan puan-puan yang boleh keluarkan denda itu. Maksud JMBMC yang keluarkan denda yang mana maksimum adalah pada kadar 200 sahaja. Jadi jangan pula nak pergi kepada COB, saya tak boleh nak keluarkan nak pergi kepada COB, minta COB yang kenakan charge atau denda berkenaan. Tak, sebab saya boleh katakan kawasan strata, kawasan pemajuan skim strata tuan dan puan-puan merupakan kawasan jajahan atau takluk JMBMC untuk pengurusan. Dalam kata lain lagi, saya boleh cakap kerajaan kecil. Kita ada kerajaan persekutuan, negeri, kerajaan tempatan. Kita ada lagi satu, iaitu kerajaan tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan JMBMC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan selaku AJK, selaku MC, selaku JMB mempunyai kuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang kecil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang lain di Malaysia. Maksudnya, apa-apa undang-undang kecil yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan atau sediakan seharusnya tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang sedia ada. Tidak boleh mengatasi peruntukan undang-undang yang sedia ada ataupun dimasukkan ke dalam undang-undang kecil berkenaan. Tidak boleh. Maksudnya undang-undang kecil undang-undang kecil yang tuan-tuan dan puan-puan buat haruslah selari ataupun tidak mengatasi mana-mana undang-undang yang sedia ada. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan larangan penyewaan. Larangan penyewaan pada saya bukanlah merupakan satu dasar atau undang-undang yang tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan dalam UUK sebab ianya bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang mana memberikan hak sama rata kepada setiap rakyat untuk ke atas harta yang dimiliki oleh mereka. Itu adalah perkara, maksudnya dia dah mengatasi Perlembagaan Persekutuan. Tak boleh. Jadi mungkin yang lain-lain tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan
melarang pelawat untuk masuk ke kawasan skim tuan-tuan dan puan-puan selepas pukul 12 malam. Ini bukan hostel, ini bukan asrama. Ini bukan asrama sekolah yang tuan-tuan puan-puan nak laksanakan undang-undang kecil seperti itu. Itu tak boleh. Itu maksudnya kita dah melanggar hak seseorang sebagai untuk menikmati untuk dia menikmati hak eksklusif dia lah. Okay, seterusnya penguatkuasaan UUK secara terus oleh JMBMC. Yang ini saya boleh cakap ianya adalah berdasarkan kuasa dan tanggungjawab JMBMC. Jadi kalau ianya relate dengan yang kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus melaksanakan atau membuat penguatkuasaan ke atas undang-undang kecil yang telah dimeterai atau telah dibincangkan, telah dipersetujui, sama ada undang-undang kecil itu adalah merupakan undang-undang kecil yang diadaptasi daripada Akta ataupun ada undang-undang kecil tambahan yang tuan-tuan dah masukkan dalam undang-undang kecil sedia ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan selaku JMBMC mempunyai kuasa eksklusif untuk melaksanakan penguatkuasaan ke atas undang-undang kecil yang telah tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Okay, seterusnya UUK yang mesra. Ianya haruslah mesra kepada setiap penduduk atau pemilik petak. Maksudnya tidak terlalu tegas dan tidak terlalu berlembut dengan penduduk. Dia kena kontra. Maksudnya nak terlalu tegas pun tak boleh, nak terlalu lembut pun tak boleh. Maksudnya it's going to be a win-win situation. Dalam perkara ini saya boleh cakap kalau kita terlalu tegas pun kita akan kita akan membuatkan seseorang yang tinggal dalam kawasan skim strata berkenaan tidak selesa. Jadi seolah-olah macam dia merasakan dia berada dalam kawasan penjara sebab everything is controlled. Jadi kalau terlalu berlembut pula tak boleh juga. Bila kita terlalu berlembut, kita akan membuka ruang kepada orang untuk membuat sesuatu perkara tanpa memikirkan kebebasan jiran-jiran yang lain lah. Jadi the next one is Perintah Mahkamah Agra Tribunal. Undang-undang kecil yang melibatkan pencegahan dengan undang-undang kecil yang lain. Yang ini sekiranya ada perintah atau Perintah Mahkamah atau Tribunal, ianya haruslah selari dengan apa yang telah diperintahkan. Okay, next kita akan tengok pula peruntukan di bawah jadual ketiga. Sebab undang-undang kecil ni kebanyakannya berada di bawah jadual ketiga, iaitu peraturan pengurusan strata, penyelenggaraan dan pengurusan. Okay. Kalau kita tengok di bawah jadual ketiga, dia jelas menunjukkan apa juga undang-undang kecil yang diperuntukkan itu telah berada di bawah jadual ketiga. Seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, di bawah Seksyen 20, di bawah Seksyen 32 dan juga 70, bagi pelaksanaan undang-undang kecil di bawah jadual ketiga ni dia dah bahagikan kepada beberapa sub-sub perkara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh laksanakan. Kalau kita tengok di bawah jadual ketiga itu terdapat beberapa perkara yang relate kepada undang-undang kecil, iaitu saya boleh nyatakan di sini adalah bahagian 1 adalah lebih kepada permulaan, bahagian 2 pengurusan perbadanan, harta bersama, pemungkir, apa tindakan yang boleh diambil ke atas pemungkir, kuasa-kuasa perbadanan pengurusan untuk mengenakan denda tadi yang maksimum which is RM200. And then ada juga dalam jadual ketiga itu untuk kalau tadi bahagian 2 adalah perbadanan pengurusan, bahagian 3 adalah pemilik. Apa kewajipan pemilik, larangan am untuk pemilik, larangan kacau ganggu. And then ada juga penyimpanan bahan mudah terbakar, menyimpan haiwan, mengeringkan jemuran. Jadi kalau kita tengok sini, dia dah bahagi siap-siap pada perbadanan pengurusan, pemilik, and then harta bersama, apa yang tidak boleh dibuat ke atas harta bersama, dan kenderaan, bagaimana untuk menguruskan kenderaan, atau tempat letak kereta, pelupusan sisa peja dan pengubahsuaian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sebab undang-undang kecil yang dah diperuntukkan di bawah jadual ketiga itu boleh
terus dilaksanakan kecuali sekiranya berlaku apa-apa undang-undang kecil tambahan seperti mana yang saya nyatakan tadi haruslah dibuat melalui ketetapan khas yang mana notis haruslah mencapai 21 hari, tidak kurang daripada 21 hari. Okey, penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Pengurusan Strata 2013. Okey, macam saya cakap tadi, penguatkuasaan tu lebih kepada COB ni adalah lebih kepada pihak yang membantu daripada belakang. Ya, sebab yang menguatkuasakan akta yang membuat pelaksanaan penguatkuasaan di dalam undang-undang kecil yang tuan-tuan dan puan-puan tetapkan adalah bidang kuasanya adalah kepada JMBMC. Jadi kalau katakan ada isu-isu yang berkaitan dengan bangunan, binaan bangunan tanpa izin, ianya lebih kepada Akta Jalan Parit dan Bangunan. Jadi pihak yang akan mengambil tindakan, jadi di peringkat awal seharusnya adalah peringkat JMBMC. Sebab dalam jadual ketiga, dia dah nyatakan dengan jelas yang mana kebenaran ataupun kelulusan untuk membuat tambahan kepada sesuatu bangunan haruslah diperolehi daripada Perbadanan Pengurusan, ya, sebab di bahagian 7 jadual ketiga dia dah nyatakan dengan jelas perkara-perkara berkenaan dengan pengubahsuaian yang mana pemilik hendaklah tidak menjalankan apa-apa kerja pengubahsuaian ke atas petaknya tanpa mula-mula mendapatkan kelulusan bertulis terdahulu daripada Perbadanan Pengurusan. Sebab biasanya kalau dekat PBT mereka akan rujuk kepada kelulusan daripada pihak JMB atau MC sebelum mereka mengeluarkan permit bagi sebarang kerja-kerja tambahan bangunan. Jadi sekiranya tak ada, maksudnya kita boleh anggap ianya sebagai binaan bangunan, binaan tanpa izin atau binaan haram lah. Okay. Seterusnya, ini adalah antara gambar-gambar operasi yang boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan yang tindakan yang harus diambil adalah selaras seperti mana yang telah diperuntukkan dalam Akta 757 bersama-sama dengan COB. COB adalah merupakan pihak yang membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan undang-undang kecil yang telah ditetapkan. Jadi COB juga memberi khidmat nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan undang-undang kecil. Jadi jangan takut. Kalau apa-apa permasalahan boleh rujuk kepada COB. Okey, ini saya share sikit. Okey, sekiranya kita bercakap berkenaan dengan UUK, apakah yang dimaksudkan? Kalau tadi saya sebut semuanya adalah realiti. Realiti berlaku di tapak. Yang mana seringkali kita lihat JMBMC bila mereka nak laksanakan undang-undang kecil, mereka akan dapat bantahan. Ya, mereka akan diadukan. Ya, COB seringkali menghadapi menerima aduan-aduan daripada pemilik petak yang mana adakah wajar JMBMC mengenakan katakan dia nak kenakan denda ke atas mungkin ada dalam undang-undang kecil tambahan dia nak kenakan denda sebab membuang sampah merata, ya, dia nak kenakan denda sebanyak 100. Boleh, memang boleh. Sebab dalam akta dia cakap maksimum denda yang boleh dikenakan adalah 200. Ya. Jadi apa juga kesalahan yang dia nak kenakan denda itu terpulang sekiranya ia telah dimeterai dalam mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung luar biasa dengan melalui ketetapan khas 21 hari, tak ada masalah. Tapi apa yang saya nak nyatakan, bagaimana ianya menjadi fantasi? Ya, realiti apabila ianya dilaksanakan. Tapi apakah jadi sekiranya ianya tidak dilaksanakan, sekadar hanya atas kertas, hanya atas habis di peringkat mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung luar biasa, tetapi ianya tidak dilaksanakan. Jadi apabila ianya tidak dilaksanakan, saya boleh katakan ianya hanyalah fantasi semata-mata. Jadi biarlah mungkin antara faktor-faktor yang saya boleh nyatakan JMBMC ini mereka pun ada sense of human things, ya. Mungkin nak ambil tindakan tu mereka takut sebab jiran-jiran, ya. Mungkin mereka sendiri ada ancaman. Jadi bila mereka tidak boleh lakukan itu, ianya tidak akan menjadi realiti. Ianya akan habis setakat di situ sahaja. Jadi saya boleh nyatakan di sini
kuasa kewajipan telah diperuntukkan seperti mana di bawah Seksyen 21 untuk JMB, Seksyen 9 untuk pemaju dan juga Seksyen 59 untuk MC. Jadi tuan-tuan dan perempuan bila dilantik menjadi AJK, tuan-tuan dan perempuan dah ada satu kuasa untuk melaksanakan undang-undang kecil yang mana telah diperuntukkan. Ya, yang dalam akta itu adalah undang-undang kecil yang tuan-tuan dan perempuan boleh guna straight, boleh guna terus. Tetapi sekiranya berlaku maksud saya keperluan untuk mewujudkan undang-undang kecil tambahan, ianya haruslah dilakukan melalui platform sama ada agenda di dalam mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung luar biasa. Jadi kena tengok kewajaran untuk mewujudkan tambahan kepada undang-undang kecil yang sedia ada. Mungkin keperluan berdasarkan situasi. Mungkin tuan-tuan dan perempuan nak kenakan denda ke atas pembuangan sampah haram yang tidak dimasukkan ke dalam rumah sampah. Jadi mungkin tuan-tuan perempuan nak kenakan ke atas halangan tempat letak kereta. Jadi benda-benda macam ni tak ada dalam undang-undang kecil. Ada dalam undang-undang kecil tapi tidak dispesifikkan. Tapi tuan-tuan dan perempuan nak spesifikkan dia, tuan-tuan dan perempuan boleh masukkan melalui ketetapan khas. Jadi selain itu juga saya boleh nyatakan kalau kita sebagai pemilik petak sendiri di Perumahan Masyarakat, kalau kita sendiri tidak patuh kepada undang-undang kecil, ianya hanyalah sekadar undang-undang di atas kertas. Tetapi jika JMB-MC nak laksanakan undang-undang tu tapi kita tidak memberi kerjasama, jadi kita sendiri yang akan merasakan beban itu jatuh kepada diri kita. Sebab kita nak pastikan kawasan perumahan kita berada dalam kawasan yang baik, berada dalam keadaan yang diselenggara dengan baik, dijaga dengan baik. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tidak melaksanakan atau tidak mematuhi undang-undang kecil yang ditetapkan, jadi ianya hanyalah sekadar fantasi. Tuan-tuan dan perempuan boleh berfantasi bahawa rumah tuan-tuan dan perempuan boleh dapat satu nilai yang tinggi pada masa hadapan hanya semata-mata kerana lokasi. Jadi kesilapan yang harus tuan-tuan dan perempuan buka, maksudnya bersih atau bukakan minda tuan-tuan dan perempuan adalah kewajipan tuan-tuan dan perempuan untuk sebagai pemilik untuk mematuhi apa juga yang telah ditetapkan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan tidak setuju dengan peruntukan undang-undang kecil tambahan yang dibincangkan, dan gunakan platform mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung luar biasa di situ untuk dibincangkan, ataupun gunakan kuasa undi di tangan tuan-tuan dan perempuan. Sekiranya tidak setuju dengan peruntukan tambahan yang perlu dimasukkan dalam undang-undang kecil itu, sila suarakan atau sila gunakan kuasa mengundi tuan-tuan dan perempuan itu. Bila tuan-tuan dan perempuan tidak turun dalam mesyuarat agung tetapi balik tiba-tiba keluar undang-undang kecil tambahan, dan tuan-tuan dan perempuan rasakan ianya tidak berbaloi atau tidak sewajarnya dikenakan, jadi kesilapan adalah dilakukan oleh tuan-tuan dan perempuan sebab tidak turun semasa mesyuarat agung, ataupun tuan-tuan dan perempuan merupakan pemungkir atau defaulter. Diambil tindakan di blok access card, dikenakan borang 11 atau borang 12, borang 20. Jadi perkara-perkara macam ni memang ianya dah ada. Ianya telah ada dalam Akta 757. Jadi tak salah sekiranya JMB-MC nak kenakan. Sebab itu bila kita nyatakan, kalau kita rasakan kita adalah merupakan mempunyai hak untuk menidakkan undang-undang kecil itu, kita tak boleh, kalau setakat kita saja tidak menidakkan undang-undang kecil tetapi penduduk atau pemilik petak yang lain bersetuju untuk melaksanakan atau wajar untuk kenakan, jadi tak orang cakap tak berbaloi jugalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena tengok apa tujuan undang-undang kecil itu dikenakan. Tujuan dia adalah untuk selenggara, untuk pastikan, untuk kawal selia
kawasan perumahan dan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab macam kita duduk di asrama, kita ada peraturan yang kita kena patuh. Ya, tidur sebelum pukul 12, kita kena bersihkan bilik, bersihkan katil. Ya. Sama juga kalau kita stay di rumah perumahan strata ni, kita kena pastikan sebab nama pun harta bersama, harta itu dikongsi secara bersama. Jadi kalau petak tuan-tuan tu bukan maksud dekat depan koridor tu tuan-tuan perempuan boleh buat blok. Ya, maksudnya kalau JMBMC minta untuk buka balik grill, jadi tuan-tuan dan perempuan kena patuh. Ya, sebab kuasa dan tanggungjawab itu dilaksanakan oleh JMBMC. Kalau mereka tak ambil tindakan, jadi mereka juga akan dipersalahkan. Jadi kerjasama itu kena ada. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan tidak boleh bersikap mementingkan diri sendiri sebab kita punya kawasan hak pemilik petak adalah di kawasan petak dia sahaja. Ya, di luar petak itu bukan hak milik tuan-tuan, bukan hak milik eksklusif tuan-tuan dan perempuan. Itu adalah hak milik bersama dengan pemilik petak yang lain. Jiran sebelah pun ada hak ke atas koridor di depan. Jiran blok B pun ada hak. Itu namanya harta bersama. Nama pun harta bersama, jadi dikongsi secara bersama. Jadi UUK ini diwujudkan bagi membantu JMBMC untuk mereka menyelenggara kawasan perumahan berserata dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang terkawal. Ya. Jadi ianya merupakan salah satu medium untuk JMBMC memastikan bahawa setiap kawasan yang mereka selenggara itu berada dalam keadaan baik dan terkawal. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini, okay, saya boleh nyatakan bahawa setiap yang berlaku adalah seharusnya berlandaskan undang-undang. Jadi negara kita ada undang-undang. Jadi apa juga yang telah diperuntukkan kita harus patuh. Okay. Pertama, komitmen 100% daripada semua pihak dalam mendapatkan penyelesaian. Apa juga masalah, apa juga isu yang timbul, komitmen 100% daripada semua pihak, sama ada JMBMC, pemilik petak ataupun pihak-pihak lain yang berkaitan. Okay. Kedua, penerimaan orang awam terhadap kepentingan pengurusan strata yang lebih harmoni dan mengikis sikap pentingan diri sendiri. Macam saya cakap tadi lah, kita harus buang sikap pentingkan diri sendiri, kita kena hidup harmoni secara bersama. Ya, sebab kita kongsi, ya, kawasan harta bersama itu kita kongsi bersama semua. Okay, kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk agensi dan juga jabatan di PBT. Maksudnya kalau ada jabatan atau agensi yang berkaitan untuk ambil tindakan untuk membuat penguatkuasaan, tuan-tuan dan perempuan kena bagi kerjasama. Ini adalah untuk kebaikan bersama jugalah. Okay, komitmen JMBMC sendiri dalam membantu menyelesaikan masalah. Okay, ini komitmen yang harus dilaksanakan oleh JMBMC. Sekiranya penduduk atau pemilik petak menyampaikan aduan, JMBMC kena lebih agresif untuk menyelesaikan masalah mereka. Bukannya setakat memberi kata tindakan akan diambil. Okay? Bukan serah kepada COB pula. Kalau you tak puas hati, you tu pergi kepada COB. You mengadu kepada COB. Itu adalah bukan satu tindakan yang bagus lah. Ya? Yang saya boleh cakap bukan satu kewajipan yang tugas dan tanggungjawab seperti mana diperuntukkan ATA untuk JMBMC. And then seperti mana saya cakap tadi, COB adalah merupakan facilitator dan mediator kepada pihak-pihak yang terlibat. Kalau berlaku sesuatu kepincangan, berlaku sesuatu perkara yang memerlukan penyelesaian, COB akan menjadi orang tengah untuk perbincangan kedua-dua pihak. COB adalah bersikap neutral, dia tidak memihak pada mana-mana pihak. Jadi sekiranya berlaku pertikaian, mungkin yang berkaitan dengan undang-undang kecil, jadi COB mungkin boleh menjadi penasihat. Sama ada undang-undang berkenaan perlu dipinda, perlu digugurkan, perlu ditambah baik. Itu adalah peranan COB dalam perkara ini. Jadi saya rasa setakat di situ saja yang boleh saya sampaikan di sini untuk perkongsian dan pemakluman tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengharapkan agar pelaksanaan undang-undang kecil ini dilaksanakan secara lebih agresif oleh JMBMC dan penduduk sendiri atau pemilik petak sendiri harus memainkan peranan untuk membantu JMBMC melaksanakan tugas mereka untuk
menunai atau apa orang cakap tu, menguatkuasakan undang-undang kecil bagi memastikan kawasan skim strata kita atau kawasan perumahan kita dalam keadaan yang diselenggara dengan baik, dan supaya hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih harmoni dan lebih insya-Allah kita akan dapat suasana yang lebih gembira, aman damai insya-Allah. Jadi untuk itu saya serahkan semula kepada Naufal. Terima kasih. Alright, terima kasih Surveyor Raziza untuk perkongsian sebentar tadi. Kini kita akan beralih pada sesi soal jawab di mana Surveyor akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. Alright, untuk soalan yang pertama, Surveyor, kita ada soalan daripada Cik Nur Atun. Bagaimana cara pemilik unit strata dapat mendapatkan salinan undang-undang kecil dan berinteraksi dengan proses pengurusan strata? Okey, okey, salinan undang-undang kecil ni disimpan oleh di pejabat pengurusan JMBMC. Jadi pemilik petak ada hak untuk dapatkan salinan daripada pejabat pengurusan. Mungkin mereka ada kenakan cas, saya tak pasti, mungkin itu ikut kepada keperluan ataupun ketentuan yang mereka tentukan lah. Jadi yang ini saya rasa Puan boleh rujuk kepada management office, dapatkan salinan daripada mereka. Jadi itu sekiranya mereka ada keluarkan satu buku booklet house rule lah. Sekiranya tiada undang-undang kecil, yang sekiranya tiada apa-apa undang-undang kecil tambahan yang dalam undang-undang kecil tiada, Puan boleh rujuk kepada jadual ketiga. Undang-undang kecil secara keseluruhannya dalam akta dia dah ada dekat jadual ketiga akta lah. Itu saya boleh cakap. Alright, baik Surveyor. Next, kita ada soalan daripada Cik Nazliana Nazarudin. Adakah cadangan atau penambahbaikan yang boleh dibuat untuk meningkatkan keberkesanan undang-undang kecil dalam skim perumahan strata? Okey, cadangan undang-undang kecil yang ada dalam akta pengurusan strata tu dia dah lengkap. Dia dah kawal semua badan pengurusan bersama, dia dah kawal badan pengurusan, dia dah kawal pemilik, dia dah kawal keseluruhan lah pada pandangan saya. Jadi apa yang perlu ditambah baik mungkin dari segi faktor pengenaan denda itu. Sebab kalau dalam akta dia cakap direct tidak melebihi RM200. Mungkin denda yang lebih tinggi mungkin boleh dilaksanakan, mungkin boleh disyadangkan untuk penggubalan atau pindahan akta pada masa hadapan. Jadi selain itu juga saya boleh cadangkan kepada JMBMC supaya tidak mungkin mereka tidak terlalu bergantung sepenuhnya kepada undang-undang kecil yang sedia ada. Mungkin penambahbaikan itu perlu. Maksudnya buat undang-undang kecil tambahan pada perkara-perkara yang kerap berlaku aduan di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Alright, terima kasih sir. Next, and saya rasa ni the last question kita ada untuk hari ini. Apakah tindakan undang-undang yang mungkin diambil terhadap pemilik harta strata yang melanggar undang-undang kecil atau peraturan dalam komuniti? Okey, dia dalam akta dia jelas menyatakan bahawa sekiranya melanggar mana-mana undang-undang kecil, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merupakan ahli jawatankuasa melanggar peruntukan undang-undang kecil, secara automatik tuan-tuan dan puan-puan gugur daripada ahli jawatankuasa JMB atau PMC. Itu satu. Yang kedua, macam saya cakap tadi, denda maksimum yang tidak melebihi RM200. Itu adalah yang boleh dikenakan ke atas mereka yang melanggar mana-mana peruntukan yang telah ditetapkan dalam undang-undang kecil. Yang lain-lain tu tindakan lain pada saya mungkin pengenaan notis, menyekat, mungkin juga JMBMC boleh sekat kemasukan pemilik petak, bukanlah maksud sekat ke petak, tetapi menyekat akses kad mereka, maksudnya menyukarkan mereka pergerakan mereka untuk masuk lah. Mereka boleh masuk, tapi masuk mungkin daftar sebagai pelawat, mungkin bukan lagi mempunyai hak eksklusif sebagai pemilik petak selagi mana mereka tidak patuh pada undang-undang kecil ataupun mereka mempunyai perkara-perkara yang berkaitan, katakan mereka merupakan defaulters. Ini adalah perkara-perkara yang berkait dengan undang-undang kecil lah, pelanggaran undang-undang kecil.
Alright. Itu saja, sir. Okay, itu saja. Alright. Thank you, sir. Saya rasa memang itu saja soalan yang kita ada dapat untuk hari ini. Dan kini kita telah pun sampai ke penghujung. Dengan itu saya ingin mengambil peluang ini untuk menjemput anda semua ke seminar kuasa dan kewajipan Badan Pengurusan di sesebuah skim pemajuan strata yang akan berlangsung pada 22 November on Rabu pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari dan dilakukan secara atas talian melalui Zoom. Seminar ini akan dikendalikan oleh none other than our surveyor Muhammad Roziza. Jika anda berminat untuk join di seminar, sila hubungi kami di nombor ataupun email yang ditera di bawah. Contact any of our sales rep and we will be happy to assist you from there. Once again, thank you Mr. Roziza untuk Yes. that talk just now. Yeah. Yes. And as well as semua para peserta untuk studi bersama kami pada petang ini. Thank you so much, sir. Terima kasih.